Selamat sejahtera Encik Ian Gerard Numpang, tenaga pengajar untuk kursus MPU 3182 Falsafah dan Isu Semasa G01. Kami dari kumpulan Tatau yang terdiri daripada 9 orang ahli, iaitu saya sendiri, Dylan Lawaya Ditum, bersama 8 rakan lain, iaitu Goh Ching Wei, Abirami Mondogaran, A. Beagles Jelani, Nick Yasirah Tan, Muhammad Afiq, Nurul Aisyah, Li Yijing serta Chan Zeng Jin. Dalam video ini, kami akan memberi penerangan mengenai tajuk yang telah dipilih, iaitu isu hakisan budi bahasa dan adab dalam kalangan masyarakat. Hal ini adalah sejajar dengan permodenan yang semakin pesat, yang bukan sahaja berlaku di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Perkara ini membuatkan masyarakat terlalu mengejar perkara duniawi sehingga lalai dan lupa akan tanggungjawab mereka sendiri sebagai seorang individu, lebih-lebih lagi dalam konteks hidup bermasyarakat. Tidak dapat kita nafikan bahawa berbudi bahasa dan beradab merupakan aspek-aspek penting yang perlu diamalkan oleh setiap individu dalam hidup bermasyarakat. Kami mengetengahkan isu ini dalam konteks masyarakat secara am kerana kami berpendapat bahawa isu ini tidak menjurus kepada satu golongan sahaja, tetapi setiap golongan dalam masyarakat perlu menitik beratkan mengenai kepentingan pengamalan berbudi bahasa dan beradab dalam kehidupan seharian. Hal ini dikatakan demikian kerana budi bahasa dan adab sangat penting dalam pembentukan perwatakan seseorang individu. Perkara ini dicerminkan melalui pertuturan, fikiran serta penampilan fizikal individu-individu tersebut. Bukan itu sahaja, budi bahasa dan adab juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian negara, dek kerana masyarakat kita terdiri daripada pelbagai latar belakang, baik dari segi budaya, agama maupun bangsa. Seterusnya, masyarakat di negara kita mampu hidup dengan aman dan harmoni walaupun wujudnya pelbagai perbezaan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, dengan memantapkan pengamalan budi bahasa dan adab, ia akan menjadi pengamalan seharian dalam kalangan masyarakat. Kini, hakisan pengamalan budi bahasa dan adab dalam kalangan masyarakat semakin meningkat. Oleh itu, langkah yang realistik dan praktikal harus diambil oleh setiap pihak supaya budi bahasa dan adab dalam kalangan masyarakat dapat dikekalkan. Sekarang, mari kita lihat latar belakang isu ini. Budi bahasa merupakan penggunaan bahasa yang baik dan sopan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Perkataan budi bermaksud tingkah laku individu yang baik, sopan santun, baik dari segi akhlak dan berwatak insan mulia. Pengamalan cara hidup berbudi bahasa sangat penting untuk mewujudkan kehidupan dan suasana yang aman, harmoni dan hormat menghormati. Budi bahasa yang baik akan mencerminkan kehidupan masyarakat yang mengamalkan budi bahasa yang indah. Adab secara konseptualnya telah diisi dengan ilmu yang benar dan perbuatan yang tulus serta tepat. Sebagai contoh, adab terhadap bahasa berarti pengenalan dan pengakuan mempunyai tempat yang benar serta tepat untuk setiap kata, baik dalam tulisan maupun percakapan, sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam makna, bunyi, dan konsep. Dengan memelihara adab bahasa, maka harapan pembangunan modal insan yang berkualiti juga akan meningkat. Ini berpadanan dengan pepatah yang berbunyi, bahasa tidak boleh dijual beli. Kebelakangan ini, isu hakisan adab telah menjadi topik hangat yang sering diperkatakan dalam masyarakat pada masa kini. Remaja telah terlibat dalam topik hangat yang sering diperkatakan ini. Situasi ini dapat dilihat melalui nilai-nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat itu sendiri. Boleh dikatakan, nilai murni dan adab tidak lagi ditekankan dalam pendidikan maupun secara formal atau tidak formal. Ini secara tidak langsung telah menyebabkan hakisan adab berlaku, dan ini telah berlaku disebabkan oleh kesyai'an diri sendiri, ahli keluarga dan masyarakat itu sendiri. Di samping itu, isu hakisan budi bahasa dan adab merupakan salah satu cabaran terhadap falsafah etika. Falsafah etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji dan mempersoalkan pelbagai isu seperti tabiat, adat, susila serta mengkaji faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Bukan itu sahaja, isu ini juga melanggar prinsip-prinsip rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Tujuan prinsip kesopanan dan kesusilaan ini adalah untuk membentuk warga negara yang beretika dan bersopan santun dalam negara Malaysia. Seterusnya, terdapat 3 objektif kajian dalam kajian kami. Yang pertama, meneroka faktor-faktor yang menyebabkan berlaku hakisan budi bahasa dan adab dalam kalangan masyarakat. Objektif 2, mengenal pasti kegagalan mencegah terhakisnya budi bahasa dan adab dalam kalangan masyarakat. Objektif 3, mengkaji kaedah-kaedah untuk mengkurangkan isu hakisan budi bahasa dan adab dalam kalangan masyarakat.
Dalam kajian ini terdapat 17 orang responden bersamaan 24.3% adalah lelaki, manakala terdapat 53 orang responden bersamaan 75.7% adalah perempuan. Selain itu, terdapat 5 kaum yang terlibat dalam kajian ini, iaitu 18 orang responden daripada kaum Melayu bersamaan 25.7%, 36 orang responden daripada kaum Cina bersamaan 51.43%, 3 orang responden daripada kaum India bersamaan 4.3%, 8 orang responden daripada Bumi Putra Sabah bersamaan 11.43%, dan 5 orang responden daripada kaum Bumi Putra Sarawak bersamaan 7.14%. Dalam kajian ini, terdapat 4 orang responden bersamaan 5.7% menyatakan tidak, dan 66 responden bersamaan 94.3% menyatakan ya terhadap soalan, adakah anda bersetuju dengan budi bahasa dan adab semakin terhakis? Bagi objektif meneroka faktor-faktor yang menyebabkan berlaku hakisan budi bahasa dan adab dalam kalangan masyarakat, terdapat 3 isu yang dibincangkan, iaitu masyarakat dipengaruhi oleh rakan sebayanya dan media sosial, masyarakat kurang didikan agama, dan ibu bapa kurang memainkan peranan dalam mendidik anak-anak mengenai budi bahasa. Daripada 3 isu di atas, masyarakat dipengaruhi rakan sebaya dan media sosial mencatatkan min tertinggi. Remaja sekarang dilihat lebih banyak meluangkan masa dengan rakan mereka berbanding dengan ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa sekarang sibuk dengan kerjaya masing-masing, menyebabkan anak-anak banyak membuang masa dengan rakan mereka dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Selain itu, ketagihan melampau terhadap media sosial oleh remaja masa kini juga dilihat mendorong kepada pembentukan perilaku dan sikap agresif, sehingga ada yang sanggup membunuh diri. Contohnya, kes yang pernah dilaporkan dalam akhbar Jun tahun lalu, seorang pelajar perempuan tingkatan 4 di sebuah sekolah di Johor cuba membunuh diri selepas tidak tahan menjadi mangsa buli kenalan Facebooknya. Jelas di sini menunjukkan bahawa rakan sebaya dan media sosial memberikan impak yang besar dalam budi bahasa dan adab dalam kalangan masyarakat kita. Untuk objektif yang kedua, iaitu mengenal pasti kesan kegagalan mencegah terhakisnya budi bahasa dan adab dalam kalangan masyarakat, terdapat 3 isu yang dibincangkan, iaitu yang pertama sekali ialah menjejaskan imej diri dan negara, merendahkan maruah keluarga dan menjejaskan perpaduan masyarakat. Untuk isu yang pertama, iaitu menjejaskan imej diri dan negara, isu ini merupakan isu yang mendapat min poin tertinggi, iaitu sebanyak 4.51. Kegagalan mencegah hakisan budi bahasa ini akan menjejaskan imej diri dan negara kerana amalan budi bahasa seseorang itu akan mempamerkan akhlaknya. Jika seseorang itu tidak mengamalkan budi bahasa, maka dia dianggap tidak berbudi bahasa. Contohnya, kes seorang lelaki yang menimbulkan kekecohan akibat ditegur akan tindakannya yang tidak memakai pelitup muka ketika membeli di restoran. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan imej individu tersebut, imej negara turut terjejas apabila keadaan yang sebegini menyebabkan ketidakselesaan kepada pelancong luar lalu memberi kesan terhadap sektor pelancongan negara. Isu seterusnya iaitu mengkaji kaedah-kaedah untuk mengurangkan isu hakisan budi bahasa dan adab dalam kalangan masyarakat. Terdapat 4 isu yang kami bincangkan. Yang pertama, pihak kerajaan perlu memperkasakan penguasaan undang-undang. Yang kedua, pihak sekolah perlu menambah masa pengajaran subjek moral dan agama di samping memupuk sikap yang baik dalam kalangan pelajar. Yang ketiga, ibu bapa perlu memainkan peranannya untuk mengajar anak-anak tentang budi bahasa. Dan yang terakhir, pihak kerajaan perlu mengadakan program-program kesedaran. Untuk keempat ini, ibu bapa perlu memainkan peranan untuk mengajar anak-anak tentang budi bahasa merupakan kaedah yang paling yang amat penting. Hal ini kerana sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, mereka perlu membimbing anak-anak untuk menjadi seorang individu yang kaya dengan budi bahasa. Hal ini kerana ia dapat melahirkan masyarakat yang budi bahasa dan beretika tinggi di masa hadapan. Oleh itu, hasil didikan ibu bapa yang baik amatlah penting dan dapat menerapkan yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian. Amalan budi bahasa dan adab merupakan sokongan kebanggaan negara kita. Maka, isu hakisan budi bahasa dan adab semakin serius sehingga memberi kesan kepada negara dan kalangan masyarakat kita. Secara tidak langsung, hal ini menjejaskan imej negara kita. Bukan itu sahaja, isu ini juga terlibat dengan cabaran falsafah etika dan melawan dengan prinsip rukun negara kita, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Terhakisnya budi bahasa dan adab menjadi berhalang kepada pemeliharaan akidah kita. Kita perlu melakukan sesuatu untuk mengelakkan isu ini menjadi lebih teruk di negara kita.
kata pepatah, pula air kerana pembentuk, pula manusia kerana muafakan. Semua pihak harus berganding bahu untuk mengurangkan isu hakisan budi bahasa dan adab berlaku dalam kalangan masyarakat kita demi menjaga imej negara kita. Dengan cara ini, rakyat yang bersopan santun dapat dibentuk dan negara yang berdisiplin dapat diwujudkan. Sekian, terima kasih.